You have entered as an attendee in listen-only mode. Objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak. Bincangkan tadi daripada sudut dalam kalender, kita akan ada BOC Polos akan bercakap mengenai financial system review. Kita ada a few things, iaitu kepada Kanada punya ekonomi manufacturing sales nampaknya untuk bulan Mac menguncup negatif 9.2 dan secara keseluruhannya kalau kita lihat dekat sini untuk Kanada, what do we expect Polos akan cakap lah. Basically, dia akan cerita mengenai data. What do you see data sekarang untuk Kanada? Lemah, kan? Takkan dia kata ekonomi sihat walafiat, kan? Interesting tengok apa komen dia, because we still have pressure dekat harga minyak. Kita still have impact of COVID-19, di mana semalam minggu lepas kita ada angka pengangguran ataupun employment change di Kanada hampir mencecah 2 juta orang hilang kerja. Ni something. Lepas tu kita nampak untuk forward looking indicator dia juga masih menunjukkan kelemahan, iaitu IV PMI juga April masih lagi lemah. Ini Kanada. Ini Kanada. Bukan GDP. Ini Kanada. Jadi kita nampak untuk Kanada ni lemah. Amat lemah. Kita ada inflation yang mula menurun, dan kalau anda tengok, saya dah clearkan untuk BOC projection sebab tak ada projection. Dia tak ada projection dalam dia punya ekonomi latest dia, April bulan lepas dia tak letakkan projection. Cumanya kalau anda nak study apa pandangan Bank of Canada, dia orang amat detail. Saya suka Bank of Canada dengan Bank of England. Kalau anda tengok dia punya policy report, kalau rajin tu anda boleh tengok. Dan mana pergi? Okey, dia ada menceritakan a few things mengenai timing of recovery. Kalau rajin lah, dalam ni ada macam-macam. Saya baca semua ni kalau nak tahu. Dia ada ceritakan mengenai impact of COVID-19 ni. Mana dia? Ni. Okey, potential impact of COVID-19 pandemic. Ni something yang saya gunakan, di mana pada waktu ini sekiranya virus COVID-19 merebak dan seterusnya, related control measures diperketatkan, slower recovery, tightening financial conditions, slower recovery, uncertainty on and confident effect. Ini applicable kepada semua. Bukan hanya kepada Kanada, benda sama. Malaysia sama. Dan kita ada fiscal measures, credit liquidity support, monetary policy support, kan. Ini semua sedang berlawan. Dua benda ni sekarang ni sedang berlawan untuk memastikan economic recovery. Economic recovery. Okay. So very interesting kalau anda baca dia punya analisa ni bukannya JP Morgan buat, bukan saya buat. Ini Bank of Canada. So central bank buat, so ada backbone dia kat situ lah, kita boleh baca dia, dan very fruitful, amat berfaedah, amat berguna kalau anda baca dia, dan impact dia kepada projection ekonomi dan segalanya. So Polos dijangka akan komen mengenai data-data Kanada semasa. Data tak cantik. Ini adalah untuk Kanada. Forward indicator dia iaitu IV menunjukkan yang lemah untuk April, dan kita ada ekonomi Kanada yang mula opening up, sama seperti kat US, sama seperti kat Europe, sama macam kat Malaysia, dan next kita nak tengok apakah jumlah kes akan meningkat ataupun tak meningkat.
Itu semua sekali. Sebab itu kita nampak pergerakan, contohnya kita nampak pergerakan dekat pasaran saham agak heavy. Maksudnya dia naik tapi agak lekat-lekat sikit dia nak naik. Contohnya kita nampak untuk dekat indeks. Ini dekat indeks. Kita nak tengok agak berat. Dia sekejap saya buka dekat sini. YM. Kalau tak tengok yang bernombor-nombor tu macam alamak itu. Okey. So anda nampak dia punya kenaikan ni agak heavy, agak heavy. Maksudnya beratlah, dia nak naik pun lekat-lekat, because sentiment masih tak menentu dalam pasaran. You are still looking at volatile up and down movement dalam pasaran. Okey, Waalaikumsalam Malang. Okey, ni untuk Dow Jones Kita nampak untuk S&P 500 pun sama, where we are looking at recovery, but the as expected, this will be, saya melihat ini tak dapat nak break. Saya tak nampak ini akan break ke bawah lagi, because sekiranya ini breakout ke bawah, macam ni, if this happen, apa yang sebelah ni? Ini apa ni? Ini impulse kan? Kita dapat letak 5 kan? Okey. Kalau impulse kat sini, sini 3, sini akan jadi 5. If that happen, itu akan menjadi satu yang jauh tau. Ini akan menjadi satu macam ni. If that really happen secara teknikal, you will see this type of that one, of breakdown. Kalau ini jadi, bukan hanya ini company tau, kena faham. S&P 500 500 syarikat, Dow Jones ini 30 blue chip dekat US, DAX ini adalah 30 company dekat Germany. If this happen dan jatuh lagi bawah, akan ada syarikat airlines, contohnya American Airlines ni, stock dia jadi basically tak ada harga. Basically stock dia akan bankrupt, company dia. Anda akan dapati company seperti mana Bank of America kita. Tak apa. Bank of America. Anda akan dapati company seperti ini boleh kat mana dia punya saham ni. Okey, kalau ini berlaku, this is the possibility yang anda tengok. Ni bawah ni, harga stok untuk Bank of America will be at bawah $10. Chapter 11. JP Morgan. This is what we are looking at. So sebab itu saya tak nampak that teruk lah. We are looking at some sort of recovery. And this could be something yang kita panggil sebagai dekat sini. This could be, nampak tak? 1, 2, okay. Dan 1, 2, 3, and we are looking at flats. If flats, kalau betul ini formation flats, anda akan ada satu recovery yang kuat. Kalau betul. Okay. Ini pernah berlaku way back pada tahun 2010. S&P 500. Ini pernah berlaku way back pada tahun 2010. Tengok dekat daily ni. Dekat sini. Okey. Ini adalah flats. Ini adalah flats. Di sini. Okey. Sini kita ada flat. 1, 2, ni dan flat. Ini flat. Dan 5 wave. Sorry, saya lukis ini betul sikit. Okey, kita ada flat yang pernah terbentuk dekat sini. 1, 2, 3, A and B and 5 wave. Okey, dan lepas tu diikuti oleh recovery yang sharp. Okay. So we are looking at that, kalau apa dekat JP Morgan tadi, if that is the formation yang kita tengok, ini secara teknikal lah, if that is the same apa yang kita nampak dekat tu tadi, dekat maksudnya flat, 3 wave,
3 wave B, 3 wave B dan 5 wave jatuh. Ini sifat flat. 5 ni tak ada 16, 18. Dia boleh jauh. Dan kalau ini berlaku, the best scenario adalah kalau dia retest. Kalau dia retest, this support. Then you will see sharp recovery. But because of the current dynamic, di mana kita kalau nak tengok recovery dalam market, you need to see ini. Anda perlu lihat kepada dollar dynamic berlaku. Okey? Anda kena lihat dollar dynamic berlaku. Dia simple. Kalau orang nak start melabur, ekonomi yang paling itu yang Trump cakap tadi, ekonomi yang paling kuat dunia, mana satu? Ekonomi yang paling kuat US. US itu ekonomi yang paling kuat. So you will see dana pelaburan masuk ke US. Faham kenapa saya kata? Dan Trump pun sebut tadi dalam dia punya interview, tiba-tiba anda nampak euro USD jatuh tadi kan. Dia kata USD, it's time for USD to be strong kan. You will see orang melabur dan ke US. Faham? Dan itu akan create demand untuk US dollar. And you need to see ini berlaku, USD JPY. Kenapa USD JPY? Saya dah terangkan few time. You need to see USD JPY ni, you need to see USD JPY start membuat kekuatan. Ini dari sudut teknikal. Dekat sini ada berapa channel yang anda nampak? Satu, saya agak ni dengan last week, dengan pergerakan minggu ni, kita nampak satu, this is one, and you see another one. This is possible channel dia. Dua channel. Maksudnya correction yang ini, korektif kat sini dah habis. Ini USD JPY and we are starting untuk wave 1. Now retracement, and we are waiting for wave 3. Boleh? Tak payah tahu elliott wave, tahu ini je. Tahu connector. Anda nampak connector, settle. Okey, satu saya bila nampak ini berlaku pada Isnin lepas, that tells us something is happening dalam market. Kalau ini breakdown ke bawah lagi, then ada possibility untuk kita jauh lagi jatuh. And then saham akan jatuh lagi. Tapi kalau ini tak break ke bawah, dia tak dapat. Untuk ni dia cuma 2 channel. Kalau lebih daripada 3 channel, itu adalah kemungkinan untuk zigzag. Boleh Wan? Mungkin dia akan buat zigzag. Jatuh lebih ke bawah. Faham? Maksudnya kita ada A, B dan C lah. Sekarang ni saya tandakan ini sebagai apa? Saya tandakan sebagai WXY kan? USD JPY. Saya tandakan dia sebagai WX dan Y kan? WX dan Y. Ini time frame apa ni? Okey, WX dan Y. Okey, WX dan Y. Dan kita tunggu pergerakan ini. Kita tengah tunggu pergerakan ini. Sebab itu saya letakkan dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5. If saya tandakan 5, ini A, saya letakkan ini A, ini B, ataupun ini A, ini B, ini C. Wah. Sebabnya ada kaitan dengan saham tadi. So you have the government are doing all the stimulus. Kita ada Fed Powell semalam. Fed Powell semalam agak dovish sebabnya dia kata whatever needed to be done, central bank dah buat. Cerita dia sekali tunggu kepada ni, tunggu kepada
tunggu kepada Kongres mengenai cukai, mengenai stimulus package. Kita ada ekonomi US dah mula buka. Contoh yang kita ceritakan petang tadi dalam webinar petang tadi adalah Georgia. Ekonomi dia buka pada 24 hari bulan. 24 hari bulan. Ekonomi dia buka. Ni ekonomi dia buka. Orang bekerja. Orang start bekerja. Kalau orang start bekerja, apa maksud dia? Kilang-kilang buka, apa jadi? COVID-19 ni, impact kepada ekonomi sebab orang tak dapat nak bekerja, sakit. Jadi untuk kita nak turnkan sentimen, apa yang kita boleh buat? Kita tak payah cerita US lah. Dekat Malaysia pun kita tengok mall pun dah start ramai orang kan. Orang dah start rasa alah okey dah keluar kan. Dia kata tak payah jagaan sosial tapi keluar juga. Kenapa sentimen lebih positif? Sebab ekonomi dah start buka. Nampak? Faham tak? Faham tak? Jadi itu akan create demand. Itu tak payah cerita US, cerita kita je. Benda sama. Dan kita nak tengok adakah kes dia 14 hari selepas ekonomi dia buka. Ingat, incubation period untuk COVID-19 adalah 14 hari. Ni ada kat sini. Ni 14 hari ni. Kita nampak kes dekat Georgia ni adalah peletur. Kalau ini masih jatuh, seperti ni projection, ni belum. Kalau ini tetap jatuh, maksudnya ekonomi buka, jumlah kes tak meningkat. If that happen, what will happen kepada pasaran saham? Apa jadi kepada demand? Pasaran saham akan disokong. Nampak tak? Cerita dia sekarang ni is the COVID-19. Okay. Ini kita dah ceritakan petang tadi. Orang start bekerja, kilang start buka. Kilang start buka. Okay. Pada minggu lepas, kita ada data PPI. Data CPI dan data PPI. PPI semalam dan core CPI pada minggu lepas. Kita nampak inflation jatuh kat US. Inflation ni data inflation ini core dia lah. Ini tak termasuk benda-benda yang volatile seperti makanan, seperti energi itu core. CPI ni termasuk semua lah. Okey. Harga barang tak naik. Malahan harga barang menurun. Maksudnya demand tak ada. Ini data untuk bulan 3. Boleh faham? Ini data untuk bulan 4. Sorry. Ini data untuk bulan 4 Ini data untuk bulan 4. Ini untuk US. Ini untuk US. Jadi kita ada data CPI dia bulan 4 yang jatuh. Maksudnya demand tak ada. Bila ekonomi dekat US start buka? Bila start buka? Kita nampak untuk Georgia tadi pada 24 hari bulan. Masa data ni dikumpul, dia dikumpul awal tau. Bukan masa 24 hari bulan. Bukan masa ekonomi tu dibuka. Apa jangkaan anda kepada data ni pada bulan depan? Nampak cerita dia? Bantuan stimulus semua mula diagihkan. Sama macam Malaysia, dia diluluskan, lepas tu dia mula mengagihkan pada hujung-hujung ni. Ekonomi start buka, demand akan naik. Kalau demand naik, apa jadi kepada harga barang? Faham? Boleh? Okey. Start naik. Harga barang start naik. Okey. The thing is, bila kilang-kilang buka, anda kaitkan dia dengan cerita global. Ni adalah kepada cerita demand tadi. Ni cerita demand. Okey. Untuk COVID-19 ni, kita ada ekonomi open up. Opening up of ekonomi. Okey. Anda akan nampak demand mula naik. Boleh? Anda akan nampak demand mula naik. Selagi kita nampak angka untuk COVID-19 ni sideways dan semakin menurun, this will start, ini masih lagi okey. Kalau ini spike ke atas dan ada ekonomi start tutup balik, demand turun balik, harga saham jatuh. Boleh? Harga saham jatuh, yen anda nak buat apa? Pair yen. Nampak? Saya cerita ni untuk anda trade.
Bukannya cerita sembang ini. Nak faham apa pergerakan dekat market. Sebab itu penting anda tengok USD JPY tadi. Kalau orang tak masuk, demand start naik, kalau start demand naik, USD JPY start akan menaik. Faham? Jangan tengok yang hari ini je, kita tengok gambaran besar. Boleh? Itu cerita dia. Itu cerita dia. Okey. Jadi itu yang kita nak tengok. Itu yang kita nak tengok. So, kita ada opening up of the economy. Setakat ini berdasarkan kes dekat Georgia tadi, tak ada spike jumlah kes. Tak ada spike jumlah kes. Kalau ada spike jumlah kes, hospitalization meningkat, then kita akan pergi kepada view ini. Ekonomi ditutup balik, demand jatuh balik. Faham? Kalau itu berlaku, sebab itu kita nak nampak market dingdong, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Okey. Ni part dia. Ini bab ini. Boleh Madin? Kalau demand jatuh, anda akan nampak S&P 500, DAX, Dow, Dow tu semua jatuh. Simple kan? Itu je. Dan kita akan pergi view yang ini tadi. Saya tak katakan tak mungkin. Mungkin, tapi kalau itu berlaku, yang view kita tadi mengenai company-company itu bankrupt apa semua, ia mungkin. Saya tak katakan tak mungkin. Tapi jumlah kes tadi. Kalau ekonomi dibuka, jumlah kes tak meningkat, then kita akan ada kepada USD JPY menaik, dan ini boleh menyokong kepada, maksudnya orang start melabur. Dana-dana masuk. Orang ingat, mata wang pembiayaan yen, melabur dekat US, sell yen, buy USD, USD JPY naik. Itu je, itu cerita dia. Itu cerita dia. Faham? Okay? Of course, market tak berjalan satu direct macam ni satu. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. So, itu mata wang yang paling penting dalam currency market adalah currency apa? Bukan Euro USD. USD JPY. Faham tak kenapa? USD JPY. Anda tengok USD JPY. Apa USD JPY buat? Setiap kali dia buat anything, breakout daripada channel, breakout daripada level, breakout, then something will happen dalam market. Something will happen dalam market. Okay? Boleh? Okay. This is apa yang kita nampak untuk semasa. Okey, ini untuk cerita pasal ni. Okey, orang start bekerja. Okey, kita balik cerita ni. Orang start bekerja. Macam mana nak buang ni semua? Okey, kita pergi ke bawah. Okey, kita start ekonomi opening up. Open. Okey, so kita akan ada demand mula menaik. Demand mula menaik. Kes COVID-19, katalah dia adalah plateau, sideways, turun naik, turun naik, turun naik. Tak ke mana. Bila apa yang berlaku sebelum ini? Sebelum ini kita ada factory, supply chain yang close, yang tutup. Bila syarikat-syarikat kilang-kilang sini buka, kilang-kilang ni perlu barang kan? Dia perlu komoditi, dia perlukan komponen, dia perlukan steel dan lain-lain. Okey, nampak cerita saya ni? Raw material, half done material, macam-macam material yang dia perlu. Masalahnya, bila awal-awal ni, supply chain banyak yang tutup. Luckily, we had China yang open awal sikit. Kalau tak, kilang-kilang US buka, dia nak guna barang kat mana? Okay? Tetapi, macam mana pun, kita akan ada supply yang tak cukup. Faham tak? Steel tak cukup, rare earth tak cukup, apa lagi? Barang-barang nak buat barang kat kilang tu lah. Komponen elektronik tak cukup, nak buat kereta pintu buat dekat Brazil, kilang kat Brazil masih tutup, ataupun baru nak buat.
Okey, nampak cerita dia sekarang ni? Okey. Jadi pada masa ni, company-company dan kilang-kilang yang baru buka, dia orang akan berebut dengan supply. Betul? Okey, balik kepada cerita kita tadi mengenai PPI. Ni data pada minggu lepas, pada minggu ni. PPI. Kalau kita tengok kepada data PPI US punya PPI, ini data untuk bulan lepas. Masa tu ekonomi belum buka. Dia jatuh negatif 1.3. Bila kilang-kilang ni buka, what do you expect akan jadi kepada harga barang raw materials untuk buat kat kilang tu? Dia akan naik. PPI will go up. Faham? Boleh? Okey. Ini daripada sudut bisnes. Okey. Kita lihat satu lagi daripada sudut pekerja. Kita lihat daripada sudut pekerja. Okey. Kalau anda perasan, minggu lepas kita ada US punya NFP. Okey, US punya NFP. Kita ada bincang tu juga dalam grup. Gaji naik. Mana gaji? Gaji naik. Nampak tak? Gaji naik. Kenapa gaji naik? Sebab mereka yang skill tinggi, mereka yang yang boleh bekerja di rumah, dia orang akan mendapat pay yang lebih tinggi. Sama ada dia orang bekerja lebih, dan dia kena solvekan apa-apalah, dia orang akan menerima tangga gaji yang lebih tinggi. Dan apa yang US government buat? Dia salurkan kepada average, family yang ada 2 adult dengan 3 anak menerima bantuan sehingga 80,000. 80,000. Lebih tinggi daripada setahun, 80,000 setahun. Dan itu adalah lebih tinggi daripada median pay. Median pay kat US kita 60 over 1,000 lah. 2,000 sebulan. Berapa ribu? 12 berapa ribu sebulan? 5,000 sebulan. Macam tu lah. 5,000. Tapi bantuan daripada kerajaan US adalah lebih tinggi daripada median pay. So, what we are looking for is kenaikan wage. Kenaikan gaji. Nampak? Okey? Kenaikan gaji. Kenaikan gaji akan menaikkan demand. Faham? Akan menaikkan demand. Nampak semua faktor ni? Nampak? It's all working together at the moment. The only thing is jumlah kes COVID-19. Itu saja sekarang ni kepada dua cerita ni. Jumlah kes COVID-19. Kalau jumlah kes COVID-19 peletur, ekonomi masih buka, senario ni akan jadi. Kalau ini berlaku, pada awalnya kita akan ada demand kepada pasaran saham. Apa yang naik dahulu bila orang start melabur? USD. Faham? Senario ni bukan hanya kepada US, semua. USD dahulu naik. Dan kita nampak projection untuk USD membuat wave 3. Ini dollar index, kita jangkakan akan sedang membuat wave 3. 1, 2 dan 3 dalam 3. Okey? Faham? Okey. Kita dah ceritakan sebelum ni. Pada satu masa, kita cuma ada benda ni, kita ada USD, Yen dan indeks. Ada satu masa, cuma satu je yang boleh dalam wave 3. Satu je dalam wave 3. Yang lain, contoh. Ni cara saya melukis chart. Saya bukan lukis sebarang-sebarang main sedap saya je. Tak. Kalau anda perasan, dekat YM ni, ini pun nak wave 3. Nampak? Kalau ini breakout kat atas ni, saya tak akan tandakan dia sebagai wave 3.
saya tak akan tandakan ini sebagai wave 3. Saya akan tandakan ini sebagai extension 1. Suara tak ada. Yang lain-lain, audio okey? Okey. Fahmi. Okey. Try login balik. Yang lain, okey. Tadi hilang kejap. Oh, okey. Kalau ini extend ke atas, saya tak akan tandakan dia sebagai wave 3. Saya akan katakan ini, saya akan katakan ini sebagai, kita tengok wave H4 lah. Okey. Saya akan katakan ini sebagai ini. Okey. Saya akan katakan ini sebagai 3, 4 kat sini dan seterusnya 5 dan kita masih dalam wave 1 extension. Faham? Ya, kita mungkin akan ada sini akan 1 2 3 4 5 untuk satu. Ya, saya tak akan jadikan dia wave 3. Faham? Bukannya saya bukan gunakan Elliott wave saja. Faham? Melukis dia, kalau anda menggunakan Elliott wave saja, anda akan langgar banyak syarat dalam market dynamic. Bukan sebab sharp correction, sebab market dynamic. Pada satu masa, dia tak boleh ada dua, dia macam ni. Kita ada USD, kita ada Yen, kita ada indeks. Okay? Pada satu masa, cuma satu benda yang control market. Boleh? Bila kita kata control market, dia sama ada dalam wave 3 ataupun di time frame besar dia dalam wave C. Boleh? Wave C adalah 1, 2, 3, 4, 5 kan? Boleh Pian? Okay. Pada satu masa, dia tak boleh ada dua benda control market. Dia tak boleh. Dia cuma satu. Jadi kalau kita jangka USD, ya, sebab kita jangka recovery ni, kita jangka market recovery tadi. Kita jangka market recovery dan antara tanda-tanda recovery ni adalah kepada kenaikan wage, ya, syarikat-syarikat sanggup membayar gaji, kita ada stimulus packages, kita ada yang Bank of Canada tadi, alamak saya dah buang ni. Yang Bank of Canada tadi, fiscal measures, credit liquidity support, monetary policy. Nampak kaitan dia? Bat, nampak? Jangan pecah minda pula. Okey, nampak benda-benda dia? Jangan baca je, lepas tu tak guna pun. Inilah tujuannya kita baca dia. Kita nak kaitkan dia dengan analisa kita. Nampak dah cerita dia? Kita ada benda-benda ni. Nampak kaitan dia? Dan sekiranya ini semua COVID-19 start plateau, tak menaik, dan kita jangkakan US dollar dynamic berlaku. Okey. Kita jangkakan ini berlaku. Ya. Yeah? We do expect untuk mana US dollar saya. Sebab itu saya tak akan tandakan ini 3. Saya akan tandakan ini sebagai 1 2 3, ini sebagai merah. 1 2 3 4 5 ke atas. Ataupun ini 3 dan 1 2 3 whatever lah 4. Macam mana pun dia bukannya wave 3. Faham? Okey, jangan main lukis sedap kita lukis, bukan, dia tak melukis macam tu. Setiap chart kita ni ada cerita. Masa ni saya tandakan macam ni, okey, saya tandakan macam ni dulu sebab ini ikut hukum Elliott wave. Itu saja. The moment dia break out nanti saya akan tandakan ini sebagai lain. Sebab pada satu masa kita tak boleh ada dua. Kita tak boleh ada dua USD buat wave 3, indeks buat wave 3. Tak boleh. Yes, but. Boleh? Okey.
So, kita sedang menjangka untuk US dollar dynamic. Kita sedang menjangka positif US dollar dynamic. Sekiranya positif US dollar dynamic berlaku, anda akan dapati yen akan habiskan pergerakan dia. Sama ada dalam yen pair, akan habiskan sama ada habiskan wave 5 dalam subwave. Masih ke bawah, kita akan ada indeks yang sideways ataupun sideways. Sideways ni sama ada dia buat wave 2 ke bawah ataupun wave 1 tak ke mana. Yes. Sebab itu saya akan tandakan extension instead of dia wave 3. Sebab tak boleh dua wave 3. Tak boleh dua wave 3. Dia tak boleh US dollar wave 3, indeks pun wave 3. Dia tak boleh. Bila dia jadi wave 3? The moment USD ni, dollar index ni, mana dia? Okey. Sebab itu anda tak dapat cuma gunakan elliott wave. Faham tak? Kalau anda cuma gunakan elliott wave, anda akan tandakan, habis semua tempat anda tandakan. Tak dapat. Kita akan katakan dia akan habis movement dia kat sini. Masa dia sampai dekat wave 3, waktu ini kita akan ada indeks yang shoot up. Waktu ni waktu dia settlekan wave 3 dalam 3 dia habis 3. Apa yang berlaku dekat sini? Apa yang akan berlaku kat sini? Anda akan nampak apa, kemudian? Momentum start menurun. Anda akan nampak apa kawasan ni? Dekat sini. Apa yang anda jangka bila wave ni? Kita akan nampak divergence. Divergence maksudnya volume dia berkurangan. Faham? Permintaan kepada USD menurun. Nampak? Orang tak perlu tengok sebab US dah recover tadi. Orang start tengok kepada pasaran saham lain. Itu akan mempunyai spill over kepada semua pasaran saham dunia dan pasaran saham akan mula shoot up. Nampak cerita dia? Jadi bukan hanya guna elliott wave 1, 2, 3, 4, 5 sedap, lukis. Tak. Tapi kita gunakan hukum-hukum elliott wave ni untuk nak faham dinamik dalam market. Boleh? Kalau setakat elliott wave, saya boleh lukis tak sampai berapa minit dia pun lukis sedap kan? Dia akan jadi lain. Ini jadi lain, ini count lain. Anda nampak untuk contohnya Australia dollar USD. Anda akan nampak Australia dollar USD, AUD USD. Kita nak ambil chart kosong. Ni mungkin boleh bagi lebih jelas. AUD USD tak terlalu lemah kan? Tak terlalu lemah. Kalau anda tengok dekat 1 hour, okey. Dekat 1 hour, kalau kita bandingkan chart ini, okey, ini kalau kita bandingkan ni 1 hour, kita bandingkan chart ini dengan GBP, dengan euro pun boleh, dengan euro USD. Okey. Kalau kita tengok daripada peak to trough dia, atas ke bawah, ini adalah peak to trough yang ini. Ini peak dia adalah sama dengan peak ini kan. Okey, ini peak ini ke bawah. Okey. Ni berapa persen? 1.something%. Ini peak yang sama tadi ke bawah ini. Okey. Ni nampak besar tapi dia punya dia punya kejatuhan ni bukan yang ini. Peak to trough sini ni 60 minit. Ni peak to trough dia atas. Okey, ini jatuh lebih banyak daripada ni. Pada waktu ni, pergerakan semasa ni, ini jatuh lebih banyak dan lebih trending. Ini lebih sideways. Sedangkan
Sedangkan pasaran saham Euro JP ada tunggu atas lagi untuk short. Ada, chart saya ada, Edwin. Dah dekat Outlook tu. Sebab apa? Kita ada masih ada incomplete sequence kat bawah. Okey, apa ada nampak untuk Australian dollar dengan USD ni? Dia tak selemah seperti Euro USD. Kenapa? Kenapa? Yang move sekarang ni adalah USD. Faham tak? Highest liquidity against USD adalah Euro. Jadi Euro akan terkesan. Ini movement, all this movement ke bawah ni, sideways ke arah bawah ni, adalah disebabkan oleh USD. Bukannya saham naik, saham turun. Faham? Jadi the dynamic semasa bukannya indeks jatuh, bukan. It is USD driven. That's exactly. It is USD driven. Sebab itu kita melihat kepada USD dynamic, bukan indices dynamic. Faham kenapa? So, anda akan dapati sementara market tengah dingdong ni, anda akan dapati AUD, NZD, Kanada dollar tidak terlalu lemah. Tidak terlalu lemah. Dia lemah tapi tak selemah Euro, tak selemah GBP. Okey? Euro JPY. Kita tengok Euro JPY. Okey? We are looking at Euro JPY. Anda short dia kalau dia bounce ke atas. Kalau dia buat pergerakan ini. Short dia daripada sini. Kalau dia naik daripada sekitar, kalau dia break sini, kalau dia break atas ni, masa tu anda tarik Fibo dia. Anda tunggu untuk short daripada kawasan ni. Sebabnya kita ada lower low. Kita ambil chart kosong. Euro JPY. Kita ambil paling basic dia punya ni lah, analisa teknikal. Okey. Ini uptrend ke downtrend? Edwin, ini uptrend ke downtrend? Downtrend. Simple. Jadi kenapa anda nak long? Itu je. Okey? Tak ada long. Okey? Ini kita nak short. Simple. Bila kita nak short, kita expect ini ada 5 wave. Jadi kita tunggu dia buat breakout macam ni. Kita tunggu dia buat breakout. Tunggu dia buat breakout. Buat breakout ni. Jangan long. Bukan long. Masa dia buat breakout ni, ada tarik Fibonacci. Bawah ini. Atas ini. Dan sini. Katalah ni terus naik. So, anda short daripada kawasan ni. Di sini. Ini this will be the entry. Ini. Stop loss atas ini. Dan kita tengok dari mana pergerakan ini bermula. Pergerakan ini bermula daripada sini. Ini dah ada low kan? Ini low baru. Jadi mana kawan dia? Mana kawan dia? Ini kawan dengan ini. Faham tak kawan? 3 kawan. 1, 2, 3. Ini sama konsep dengan apa? Benda ni. Sama konsep dengan ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Faham tak? Jadi 3 kawan dia. 1, 2 dan 3. Itu 3 kawan dia dah. 3 kawan. Jadi kita akan jangkakan pergerakan ini sampai had mana TP dia. 2 dan entry. Dari tempat entry ya. So kita jangkakan pergerakan ini sampai ke kawasan ini. Okey, kita tengok risk reward. Kalau dia lebih daripada 3, masuk. Kurang daripada 3, saya tak masuk. Itu one cycle. Okay? So itu saya lebih suka kalau dia retrace jauh. Kalau retrace jauh, then ni. Maksudnya ni, pergerakan ini dia punya resistance. Kalau dia naik lagi, kita short lagi daripada atas ni. Kita akan tengok kepada kawan. Faham? Selagi dia tak buat higher high dan batalkan cycle downtrend tadi. Kita kata downtrend tu habis bila dia break atas ni kan? Break atas ni.
Kawan yang ni, ini. Kalau dia break ke atas, next kita tengok sini. Dia kepada ni, kepada price cycle. Ini satu price cycle. Boleh check guys. Ini satu price cycle. Kalau dia break cycle ni ke atas, then kita akan melihat cycle yang lebih besar. Kita akan melihat kepada cycle yang lebih besar, iaitu cycle ini. Itu sebabnya 3711. 3 wave first. At least daripada sini kita jangkakan at least 3. Tahu tak kenapa saya jangkakan at least dia ada 3 wave? Tahu tak kenapa? Kalau dia ni kalau ini 5, 3, 5, retracement 3. Faham tak? 5, 3, 5, 3. Sebab itu bila dia sampai kat sini, kita short, kita akan letak BE the moment wave C tu. Maksudnya daripada kawasan ni, atas ini, sampai entry, 50% dia kita akan letakkan BE. Itu konsep dia, faham tak guys? Kita akan cakap macam mana pun dia akan ada reaksi daripada sini. Dia akan ada reaksi. 3 wave. Kawan atas kawan. Tak. The moment dia breakout yang ini, kawan dia yang ni. Nampak dekat RSI ni. Kalau kita tengok subwave, ini ada subwave baru. Ini subwave baru. Kalau kita tengok ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Kecil. Ini 4. Ini mungkin 5, A, B dan C. Ini subwave. Faham? Okey. Yang ini dia punya asal. Okey, ini dia punya asal. Kalau dia retest atas lagi, ini tempat dia. Kita tak tengok sini, kita tak tengok sini, kita tak tengok ini. Ini semua dalam. Ini semua dalam. Anda ambil yang besar. Yang ini, masa ni ini. Kalau dia break out daripada kepala ni, dia break out atas ni, then anda tengok sini. Bukan tengok ini, yang ini. Sebab anda akan tengok the whole 5 ni. Okey? Cerita dia, anda nak tengok dia break. Simple dia break out ni. Dia break out. Ni satu. Nampak? Ini satu. Ini satu. Okey, ni maksudnya ini cycle lain. Jadi kawan dia ini. Kalau kita daripada sini, ini kawan dia. Ini. Dan kalau anda tak short daripada sini, anda tak masuk dah. Kalau dan anda tunggu downtrend, yes, sini. Ni kawan dia. Anda short daripada sini. Downtrend daripada sini. Itu je. Anda tunggu retracement 1, 2, 3. Itu je. Okey? Jadi itu yang kita tengok Euro JPY. AUD JPY pun cerita sama. Anda tunggu retracement. Bukannya main masuk je. AUD JPY. GBP JPY. GBP JPY is another one. Kita tunggu. Ini pun sama, ada lower low. Anda tunggu dia punya retracement. Macam mana nak tahu mana yang pilih nak guna? Tengok USD JPY bandingkan dengan dollar pair, bandingkan dengan yen. Kalau USD dynamic, anda tengok pergerakan USD JPY ni, banding dengan US dollar yang lain. Boleh Badrul? Kita nampak USD JPY lebih kuat daripada awal minggu ni, berbanding dengan dollar pair yang lain. Jadi kita tahu kita dalam US dollar dynamic. Dah start masuk. Start daripada dia buat higher high. Hari Isnin tu kan. Stop saya ambil Isnin. Hari Isnin, kita tengok pergerakan US dollar. Banding dengan dollar pair yang lain. Jadi kita tahu dia adalah lebih kuat banding dengan yang lain. Boleh Badrul? Ambil hari yang dia buat kerja dia tu. Dia menguat hari Isnin kan? Ini. US dollar, USD JPY tadi. USD JPY. Ni hari Isnin. Yang dia buat breakout ni, ini hari Isnin.
Ya. Itu hari Isnin. 12 ni. 12 hari Selasa. Isnin Selasa 11 12 ni ya. Ni pergerakan dia yang dia ni. Jadi kita ambil daripada 12 bulan ni. Ya, kita ambil daripada 12 bulan. Ya. Daripada 12 bulan ni. 11 12. Ya. Hari tu yang dia buat high dia. Jadi kita tengok pergerakan dia banding dengan yang lain. Boleh betul? Ya, jadi kalau kita tengok pergerakan USD JPY sejak daripada dia buat cerita tu, USD JPY lebih kuat daripada dollar pair yang lain. Jadi kita dalam dynamic ini. Kita dalam pergerakan ini. US dollar JPY inverse dengan dollar pair. Ya. Dan dia adalah inverse but dollar pair greater magnitude. Weak dollar pair, JPY pair sideways to lower. Kita dalam dynamic ini. Okay. Sini. Kita dalam dynamic ini. Kalau dalam dynamic ini anda nak trade apa? Ya, 11 bulan. Dia start bergerak. Awal hari Isnin. Ya. Kalau yang ni anda nak trade apa? Anda bukan trade. Kalau kita ada contohnya yang ada low sequence, GBP USD, GBP JPY, ya. Yang ada low, saya senaraikan dia ada dalam ni. Ni dalam ni. Dalam ni. Semua pair yang ada low sequence. Okey. Saya senaraikan di dalam tu. Okey. Dan apa yang saya buat adalah dan Euro USD, Euro JPY. Okey. Cerita dia, apa yang kita tahu pasal masa ni, apa yang kita tahu pasal indeks. Indeks akan lebih sideways, betul? Betul? Jadi kalau indeks sideways, anda akan buang JPY pair. JPY pair tak akan terlalu lemah. Boleh? Kalau anda baru nak masuk, untuk nak swing, anda tak swing dah JPY pair. Tapi kalau anda nak short term, tak ada masalah. Okey? Faham? Sebab indeks akan lebih sideways. Faham? Okey. Kita tak nampak indeks membuat pergerakan jatuh. Maksudnya dalam impulse. Faham ni? Jadi, okey, sekarang ni kita ada GBP dengan Euro. Antara Euro dengan GBP, mana satu yang lebih kuat? Mana satu yang lebih lemah? Kita tengok dekat cross pair dia. Kita tengok dekat Euro GBP. Jadi kalau kita nak trade, kita tengok kepada Euro GBP. Kalau anda nampak Euro GBP ni, okay, dia dah start membuat pergerakan ke atas. Sideways index dia ni, maksudnya sideways itu dia tengah correction. Dia bukannya impulse. Dia tengok ni maksud dia. Indeks ni tengah buat correction. Dia bukannya membuat impulse ke bawah. Bukan dia buat trend ke bawah. Ini tak membuat trend. Ini sedang correction. Faham adik? Ini sedang correction. Jadi indeks ni tengah sideways. Bukannya dia tengah trending macam ni. Ini kalau ini berlaku, yen pair tadi tekan tutup mata short. Yes. Arah di atas. Kalau ini tadi macam ni ada tutup mata tekan dia, JPY tekan dia sell. Tapi tak, ini tengah correction. Proper itu 50% tadilah. Itu je Cik Kes. Jaga duit, itu je. Tengah trade indeks banyak ni. Okey. Madi. Okey. Okey. Apa cerita saya tadi? Jaga duit. Dia tak ada ni mesti. Mana ada mesti. Cerita dia adalah kepada kita probability ya. Okey.
balik kepada cerita, apa dia cerita tadi? Banyak sangat soalan tu saya dah pening kepala. Okey, Euro GBP. Antara Euro dengan GBP, kita nak trade Euro ke GBP USD? USD kita tahu dia kuat. Kan? Jadi antara Euro dengan GBP, kita tengok Euro GBP. Euro GBP kita dah nampak, kalau kita ambil dia punya equal leg ni, dia dah sampai. Dia dah berapa lama dia punya equal leg ni. Tak juga clear. Dia dah sampai area tu. Dia dah sampai, maksudnya dia sampai area support. This is the support area. Berapa lama dia dalam area ni? Baru nak keluar tu, Bat. baru nak biru. Okey. Dia dah sampai area tu. Okey, dan kita expect dia ke atas lagi, ya. Kita expect dia ke atas. Okey, kalau ini berlaku, kita tahu Euro kuat daripada GBP. Jadi, kalau nak trade, anda trade GBP USD short. Boleh? Satu lagi pair yang saya nak kongsikan kepada anda, yang anda tunggu nanti untuk swing, ya, iaitu Euro AUD. Euro AUD. Okey, Euro AUD. Mana Euro AUD saja? GBP USD. Sebab itu dari minggu lepas, daripada hari apa? Awal minggu ni kan. Euro GBP USD short. Bounce, dia buat lower low, bounce 3 wave short. Bounce 3 wave short. Itu untuk GBP USD. Ni untuk GBP USD, ya. Sebabnya kita dalam wave 3. USD tak keluar alert lagi, orang dah masuk dah. Ni dah ambil dah. Itu dekat shorter time frame, tak apa. Kalau tak, anda tunggu sini, Cik Kes. Anda tunggu yang dua ni, dua biru. Ni kalau trade dekat H1. Dekat H1 itu dah. Ni wave 2. Ni short, ini kan low. 3 wave short. Okey, dan kita habiskan wave 5 kita dan tengah buat wave 4 dan ke bawah lagi, ya. Okey, ini untuk GBP USD. Nak kena trading view ni, patut dah investkan. Okey, ini untuk GBP USD. Kita dah analisa ni kan, hari Senin kan. Ingat tak, hari Senin kita cerita, hari Senin, hari Selasa, hari Senin. Hari Selasa, hari Senin tak ada webinar. Hari Selasa kita cerita benda ni kan. Kita waktu tu kat sini. Tak silap saya kita waktu tu kat sini. Selasa kan, kita cerita benda ni kan, Pian. Kalau ini buat lower low, kita buat tunggu lower low, dia buat lower low, apa bounce dia, 3 wave kita short. Bounce 3 wave kita short. Tiga ni. 1, 2, 3. Itu untuk short term. Dah sampai 100% dah. Mampu tengok? Okey. Ni subwave, kalau merah ni, ini time frame amat kecil. Ini 1 minute, 5 minute. Ni amat kecil. Ini amat kecil. Mana dia? Merah ni. Mana kita tadi? Ni. Ini adalah ABC dia. A, B. Dekat sana tadi saya dah lukis ni. Sama. Anda tengok dua channel. Benda sama. Dua channel. Connector dan seterusnya. Ini channel ni. Ini channel ni. Dan dia break dan second channel. Okey? Ini untuk ni. Ini untuk don't worry, anda terlepaskan ni tak apa. Tunggu 5 wave ni complete, anda tunggu yang ni. Tunggu 2 di sini. Jangan curi ayam yang 4, yang 2 ni. Apa syarat dia? Anda nak tengok RSI ni ada kat atas sikit. Then itu adalah wave 4. Boleh? Kalau RSI ni naik macam ni, kalau dia naik macam ni. Break yang ni, break daripada belakang ni, itu wave 4. Wave 4 yang putih. Boleh? Itu wave 4 yang putih. Kalau dia ada play out sikit. Tak payah tengok. Buat apa nak tengok? Kita tunggu dia habis ni. Ni lama lagi.
Ini mungkin Isnin ke ataupun bila ke. Lama lagi. Tak payah kejar. Ni belum lagi. Ini next tempat anda nak masuk. Jangan masuk yang sini. Anda masuk yang sini. Ya. So anda nak trade wave 3. Ada trade wave 3. Boleh? Okey. Biar dia habis 5 wave, habis settle cerita dia, then trade. Okey. Okey, ini untuk GBP USD. Next, satu lagi yang ada peluang untuk nak hold lama adalah Euro AUD. Euro AUD. Anda nak tunggu jauh lagi. Ni akan naik. Bukan long. Anda nak short daripada sini. Sini nanti. Biar dia habiskan dulu pergerakan dia. Biar dia habis. Jangan. So kalau anda masuk sini, dia akan ada libas naik turun. Payah trade correction. Euro AUD untuk short. Ni lama lagi. Euro JPY pun ada. So basically kita melihat euro, kelemahan euro. Euro JPY. Yang ini tadi. Set up yang ini. Ini immediately. Ini kita tunggu dia break. Kita akan short dari sini. Okey. Kita tunggu breakout dia, tarik Fibo dan letaklah stop loss TP. Saya tunjukkan cara tadi kan. Okey, jadi itu gambaran besar kita kepada pasaran di mana kita menjangkakan the return kepada players dalam ekonomi. Market will still be agak choppy ya, disebabkan oleh supply chain tadi. Orang bekerja, kilang buka, tapi barang nak buat barang tu tak ada. Tak banyak. Ya. You will see slower recovery. Sebab itu saham pun akan sideways. Boleh? Ya. So at the moment kalau anda trade saham, anda trade dia untuk shorter time frame. Anda tak pergi lama-lama. Ya. Madih, bukannya nak pergi hold, bukan. Ini masanya untuk intraday, untuk saham. But kalau nak hold ada dia amat choppy, atas bawah baru nak TP, dah naik atas balik. Ni waktu dia. Ya. Kita dah cerita juga kan. Hujung minggu sehingga minggu ni kita ada kita ada 18 hari bulan. 18 hari bulan bila? Minggu depan. Ya. So between 13 ke 18 ni adalah banyak benda berlaku. Anda akan dapati where the major turn dalam market between 13 ke 18 hari bulan. Ni adalah tarikh-tarikh dia. Kenapa saya pun tak tahu. Bila kita check banyak turn around dalam market berlaku between 13 to 18. Maksudnya untuk US dollar tadi yang kita perhatikan adalah benda ni. Saya sedang menunggu kepada dua pair, iaitu USD SEK dan juga USD Sing Dollar untuk habiskan dia punya retracement ini. Untuk settlekan retracement ni. Ni adalah level dia. Atas pada sini. Okey. Retracement dia. Dan ini untuk USD SEK. Ni kalau ini berlaku dan jump, kita akan ada USD yang fly. Ini semua bukan hanya kepada ni, semua. Sebab saham nak kuat, USD kena kuat dahulu. Masa tu saham akan sideways dulu. Yen pair akan sideways ke arah yen pair akan ke arah bawah. Maksudnya yen tu masih ada kuat sikit nak habiskan movement dia. USD Sing Dollar, kita nak tunggu dia sampai dia punya support ni. Kalau dia terus breakout ni, then dah USD dah kuat. USD kena kuat. Dia macam ni. Madik, kalau nak trade, kena depo dulu kan? Depo dalam apa? Kalau nak depo dalam apa? USD. Sama. Orang nak melabur first, USD akan ada demand. Sama. Faham? Itu je. They will be day one. So, bila saham dah start bagus, orang keluar dari USD. USD start. Kuat-kuat lepas tu dia sampai resistance dia.
Saham naik. Nampak? Waktu tu yang lain-lain tu. Australia dollar, New Zealand dollar, indeks kuat kan. New Zealand dollar, Australia dollar, Kanada dollar, komoditi. Sebabnya saham naik, ekonomi bagus. Kilang-kilang akan memerlukan, nampak? Ni sama cerita. Boleh? Yen akan jatuh. Sama. Sebabnya mata wang pembiayaan makin banyak keluar. Yen akan jatuh. Yen pay akan meningkat naik. AUD JPY, NZD JPY, CAD JPY. Itu je cerita dia. Boleh? Okay? So, view kita tak ada beza, sama. Tak ada apa-apa perubahan. Iaitu we are expecting US dollar dynamic. We are expecting US dollar dynamic dalam movement ini. Di mana kita jangkakan weak dollar pairs, maksudnya XXX USD jatuh. USD XXX naik. Faham? Okay. Yen pair, maksudnya XXX JPY kecuali USD masih meneruskan kejatuhan, tapi dalam lebih sideways ke arah bawah. Indexes akan lebih sideways. Ni dalam movement ini. Okey, itu gambaran besar kita. Siap, dalam itu wave 2. Dia bukannya dia buat wave 1 ataupun wave 3 ke bawah. Boleh jo? Kalau dia impulse ke bawah, itu adalah weak. Kalau dia wave 2, wave 4, itu sideways. Itu correction. So tak parit, apa parit? Tak patut. Dia punya type laju jadi parit. Kita tak tahu, kalau dia breakout, then kita punya data tu jadi cerita lain. Okay, conclusion dia kita expect USD dollar index akan buat wave 3. Dia punya cepat nak type tu hancur, berterabur. Okay, faham? Okey, itu tak ada apa-apa tak ada apa-apa. Ambil chart saya semua ada. Chart saya download Outlook tu, Made. Download Outlook ni. Mana Outlook kita? Outlook ni ada chart link semua ada ni. Tekan dia, keluar chart. Semua ada ni. Download dia, ada dekat tu. Ada dekat dekat Outlook tu. Chart ada, cerita market ada, apa semua data semua ada dalam ni. Mana ada orang buat Outlook macam ni? Orang tengok gila tengok ni. Apa benda semua buat. Ingat yang daily dengan weekly ni saya cuma update dia hujung minggu. Tapi yang ni adalah untuk setiap sesi kalau ada apa-apa perubahan saya akan update dia. Dari dulu sama. Cumanya lebih komplit. Sekarang ni saya ceritakan direct kaitkan kepada teknikal. Ya dek. Bayar pun tak lengkap macam ni. Okey, jadi itu saja kita punya webinar ni. Kita dah aduk terlepas je. Sampai besok pagi nak webinar. Pengsan saya. Okey, jadi nota-nota ni ada. Nota yang kita punya slide ni ada dekat group. Yang tu lagi komplit lah. Sebab yang ni saya tak letakkan teknikal. Okay, kita nak tunjukkan apa yang ada lah. Okay, insyaAllah kita bersama lagi pada hari ni hari apa? Hari ni hari apa? Khamis. Esok tak ada webinar dah. Tak ada. Okey, tak apa. Isnin kita webinar. Minggu depan lah. Saya akan banyak cerita dan mulakan cerita benda ni. Okay, tak boring ke korang dengar cerita pasal dynamic saja? InsyaAllah. Okay, kita akan start bercerita mengenai benda-benda ni. Dan bagaimana kaitan dia dan fix market dan juga bila market tak fix.
Okey. Kita seronok bila kita faham market. Betul tak, Badul? Bila kita trade kan, kita tahu, kita nampak, oh, dia macam, oh, ni jangan dulu. Kita tahu. Ya? Dia tak ada benda 100%. Tapi kita faham what is happening. Dan kita apply kan pemahaman kita gunakan teknikal kita untuk masuk. Ya? Cari apa? Ni yang kita cerita tadi, apa yang kita expect untuk future dynamic. Tengok kepada crosses dan kita tengok ada tak incomplete sequence. Incomplete sequence maksudnya yang ni tadi, dan dia tak habis lagi 100%. Jadi kita expect dia akan habiskan kat sini. Dan moment dia break out, kita tunggu 3 wave dan untuk habiskan 100%. Baru tak rasa kena main dengan market. Okay. Invest dalam satu sistem dan saya kongsikan. Ini sistem, benda ni sebenarnya saya dah discuss lama sejak 2016, 2015. Mahathir semua ni, Badrul semua ni. Cumanya sekarang ni saya letakkan lebih spesifik macam mana kita nak tengok dia dalam market. Macam mana kita nak entry tu. Macam mana kita ambil peluang dia. Okay? Dan segalanya kepada position sizing, jaga duit. Boleh? Dah terlepas banyak, tak apa. Ni conclusion ni lah dia. Nampak kan? Kita pun nampak what is happening. Okay? Jadi bersama lagi pada Isnin depan, jam 2, Helmi punya webinar 12.30. Ikut webinar kita. US dollar, any bounce dalam pair, dollar pair, maksudnya bounce dia, kita short. Yen pair, any bounce dia pun kita short. Index anda lebih kepada short term, sideway masa ni. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya des, go MU. EPL sambung. InsyaAllah. Tengok, tunggu menu buka. Okey. Kau jangan konten aku punya webinar, aku punya Facebook. Okey, Assalamualaikum.